Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man walah. Hadis 145, kita masih lagi perbincangan tentang waktu solat saya nak baca dua je hadis hari ni sebab kita tiga subjek ni sikit lah. Hadis nombor 1. Haddatsana Muhammad bin Mahran qala haddatsana Al-Walid qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsana Abu Najashi an Rafi' ibn Khudaish radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablihi rawahul Bukhari. Jadi Al-Bukhari ni dia meriwayatkan hadis melalui Muhammad ibn Mahran kepada Al-Walid, daripada Al-Auza'i kepada Abu Najashi dan daripada Rafi' ibn Khudaish. Jadi Rafi' ni lah sahabat ni. Sebab tu gelaran dia radhiyallahu anhu. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Mahran. Telah berbicara kepada kami oleh Al-Walid, katanya telah berbicara kepada kami oleh Al-Auza'i, katanya telah berbicara kepada kami oleh Abu Najashi daripada Rafi' ibn Khudaish radhiyallahu anhu, katanya kami pernah solat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara kami pulang dan ia masih dapat melihat tempat jatuhnya anak panah miliknya. Nampak tak? Gapo dia nak royak? Lepas sembahyang maghrib itu cerah lagi. Kalau kita lepak anak panah tu, busu anak panah jatuh tu boleh nampak. Apa dia jadi cerah nampak? Kena ingat ni pada pasir dah. Kalau kapung tu tak nampak dah, gelap dah. Ni pada pasir. Kita tari sampai tari jatuh tu nampak lagi dah. Jadi maknanya dia tidak lewat benar dah sembahyang maghrib tu. Sudah sembahyang tu nampak lagi anak panah jatuh. Tidak kata gelap pekat dah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ini kita nak bincang. Pada hadis tak? Dia nak royak cerah lagi lah tu. Lepas sembahyang maghrib cerah lagi. Cerah setara mana? Kalau kita panah tu, anak panah jatuh tu boleh nampak. Kalau gelap-gelamak tak nampak dah. Fayansarif itu maknanya maka dia berpaling. Iaitu berpaling setelah selesai solat untuk pulang, dan para sahabat tidak akan pulang kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Ini disiplin sahabat ni. Dia tidak klik dulu pada tu email. La yubsir maknanya dia jelas melihat, iaitu cahayanya sudah terang. Mawaqi' jamak bagi perkataan mawqi'. Maksudnya di sini ia tepat jatuh anak panah. Nablih tu maknanya anak panah. Huraian dia, terdapat banyak hadis yang menggalakkan agar bersegera menunaikan solat maghrib. Termasuk hadis ini yang menunjukkan bahawa menunaikan solat maghrib ketika cahaya matahari masih lagi kelihatan adalah digalakkan. Bukan cahaya matahari, mana matahari tergelam mega merah dia tu kan. Dia naik mega merah tu menyebabkan cahaya tu boleh nampak. Kalau ada matahari tak masuk maghrib lagi, matahari tergelam baru masuk maghrib. Lepas matahari tergelam kita perasan tak dia ada merah kaki langit. Jadi cahaya merah tu menyebabkan kita boleh nampak. Hilang cahaya merah tu barulah masuk isya kan. Okay. Hal ini berdasarkan keterangan hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat maghrib, para sahabat masih nampak dengan jelas tempat jatuh anak panah. Ia sekaligus menggambarkan bahawa cahaya matahari masih kelihatan dan suasana masih cerah. Tempat sebut tadi dia pada pasir ya. Dia pada pasir lah nampaknya. Ataupun tengah laut. Sebab kita duduk kapur ni kadang-kadang asal tak nampak dah. Masa dia lindu kan. Disebabkan waktu maghrib bermula setelah matahari tenggelam dan berakhir setelah hilang syafaq. Syafaq tu dalam bahasa Melayu dia panggil mega merah di kaki langit. Jadi petandanya, walaupun zaman kita ni kita tak cara dah tanda-tanda alam ni, kita hanya tengok jam.
Kerana ada takwim dah tak, kerana ada jeruah. Tapi kalau orang zaman dulu, zaman Nabi mula, dia terpaksa jenguk tengok. Masuk dah ke maghrib, matahari tak tenggelam lagi. Jadi dia boleh tengok sebab pada pasir kan. Kita sini tengah hutan, matahari lindu pokok tak nampak dah. Ni dia tu di kaki langit, bila dia tengok tu tenggelam tu, masuklah maghrib. Lepas tu habis maghrib bila matahari tenggelam, dia jadi merah, mega dia panggil. Merah tu, lepas tu lama-lama merah tu hilang tu. Hilang semua merah tu, masuklah Isya. Betul tak? Okey. Dan waktu maghrib ni adalah waktu solat yang paling pendek. Paling pendek sekali dalam maghrib ni. Ia merupakan pendapat jumhur ulama yang terdiri daripada 3 mazhab, iaitu Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam An-Nawawi berkata, pendapat ini ialah pendapat yang benar berdasarkan riwayat Imam Muslim serta selainnya yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud waktu maghrib selama belum hilang cahaya mega merah. Ni secara jelas ni tak hadis riwayat Muslim. Selagi tak hilang mega merah tu, maghrib masih ada. Sejam lah kita kira dah ni, sejam dah. Tidak sejam, lebih kurang sejam. Maknanya sikap dah, sampai tu tak boleh melengah-lengah semaya maghrib lah. Masuk maghrib kena semaya lah ni. Sebahagian ulama pula menganggap waktu solat maghrib hanya mempunyai satu waktu sahaja, iaitu waktu masuk dan tidak ada waktu awal dan tidak ada waktu akhir. Bukan super zuhur, waktu awal, waktu akhir, waktu ikhtiar dia panggil tak? Boleh bagi. Masa lain boleh bagi. Tapi maghrib satu waktu je. Sebab dia sebentar, sejam kan. Justru solat maghrib adalah digalakkan dilaksanakan pada awal waktu. Kita kena awal. Namun ia tidak sama sekali anjuran solat sunat maghrib atau sunat. Tidak sama sekali. Gini ni saya tinggal perkataan saya. Dia tidak sama sekali menafikan anjuran solat sunat sebelum maghrib atau sunat rawatib. Baik, dah dia ringkah. Boleh kau tak sembahyang sunat sebelum maghrib? Ini dibincangkan. Boleh tak boleh? Boleh. Cuma dia tidak sunat muakkad. Betul tak? Tidak sunat muakkad. Maknanya kalaulah masjid itu tak buat sunat qabliyah maghrib, jangan duk kata apalah sebab tidak muakkad. Orang tak balik ini tidak muakkad. Hak muakkad duduk mana? Selepas maghrib. Ingat lagi tak? Dia ada 10 rakaat. Dalam hadis tu menyebut 10. Ada 12, kita ambil 10 dah. 10 saja yang muakkad, yang sahabat kata dia tidak pernah tinggal. 10 dah. Selepas maghrib, selepas isya, sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur. 10. Sebelum asar ada tapi tidak muakkad. Sebelum isya ada, tidak muakkad. Sebelum maghrib ada ke tak ada? Tidak muakkad. Betul tak? Baik. Di mana dalil yang tidak muakkad? Cuba kita tengok ni. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim yang bermaksud, solatlah kamu sebelum maghrib. Solatlah kamu sebelum maghrib. Nabi sebut. Masa tu diriwayatkan Nabi duduk sandar diri. Nabi tak semayang. Siapa nak semayang maghrib, semayang. Sunat maghrib, semayanglah. Orang tak komak lagi ni. Siapa nak semayang, semayanglah. 3 kali Nabi sebut. Bagi sesiapa yang mahu. Dia tidak berat mana. Siapa-siapa dia nak semayang maghrib, sunat maghrib, semayang. Dia duduk sandar diri. Siapa nak semayang, semayanglah. Jadi artinya boleh semayang dah. Tapi Nabi tak tekan. Nabi tak beri penekan ni. Menunjukkan bahawa ini bukan sunat muakkad. Nampak tak? Sebab tu di masjid Pulau Melaka, mula Tok Guru tu dia tak ada lepas bel qamah lalu. Siapa dia pergi semayang sih tu, kalau nak semayang sunat maghrib ni tinggal ada orang. Dia lepas pada Tok Bila bel tu, dia beri peluang untuk doa azan tu kan. Lepas tu dia terus qamah. Sebabnya dia kira tidak muakkad, sebab dia nak ambil masa kuliah.
Jadi dia semaya lepas maghrib saja. Jadi sekurang-kurangnya dia untung dah berapa minit sebab dia nak buat pengisian nak suruh panjang kuliah. Betul tak? Jadi hak ni kalau hak tidak muakkad tak sedut balah. Ikut masjid buatlah. Masjid ni buat, kita tu masjid tak buat, kita tu dah. Kita tak boleh balah sepasal tidak muakkad. Oleh itu kita mempunyai pilihan sama ada ingin solat sunat sebelum maghrib terlebih dahulu atau terus solat maghrib. Dan kedua-duanya adalah sunnah. Ini pelik dah. Apa tak semaya sunat sebelum maghrib, tak turut sunnah. Pokok ni dak sunnah juga. Semaya pun sunnah, tak semaya pun sunnah. Pelik dah. Pelik dah. Apa masjid tu tak semaya solat qabliyah maghrib, sunnah. Apa masjid itu semaya sunat maghrib qabliyah, sunnah. Guana dua-dua sunnah. Anda sunnah dua-dua. Tu Nabi. Tapi bila Nabi tak buat. Ada juga Nabi buat. Masa Nabi suruh tu dia tak buat. Masa lain dia buat. Okey. Ada buat boleh pahala. Oh, tak ada benda tak boleh pahala. Benda bahaya. Tengok ginilah, kalau masjid tu dia beri ruang kita pergi saja pada duduk saja baik semaya. Tapi kalau kita pergi di masjid tu orang tak buat, jangan duduk geger pula. Oh peliklah masjid ni tak semaya sunat sebelum maghrib. Tak usah kata gitulah. Nampak sangat kita tidak mengaji sebab dua-dua sunnah. Istifadah. Kesimpulan dia daripada hadis tadi, disunatkan menyegerakan solat maghrib pada awal waktu. Ini poin yang kita nak. Waktu solat maghrib adalah apabila matahari telah terbenam hingga hilang cahaya mega merah di kaki langit. Diharuskan menunaikan solat sunat sebelum maghrib dan ia tidak menafikan galakan menyegerakan solat maghrib. Waktu solat maghrib ialah waktu solat yang paling pendek. Habis. Ni kita nak tengok semaya iso pula dah. Ni hadis semaya iso. Jadi padahlah hari ni ngorik sehadis, iso sehadis dah. Hadis 140 akhbaranil Mughirah ibn al-Hakim an Ummi Kalsum binti Abi Bakar an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin bil isya hatta dhahaba 'ammatul lail thumma kharaja fa shalla wa qala innahu lawaqtuha laula an ashqa ala ummati. Muslim. Telah mengkhabarkan kepada kami oleh Al-Mughirah ibn Hakim daripada Ummu Kalsum binti Abu Bakar daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada satu malam pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan solat Isya hingga larut malam. Kemudian baginda keluar dan solat dan bersabda, sesungguhnya inilah waktunya jika tidak memberatkan umatku. Jadi banyak hadis kan dia lapah Nabi tu laula an asyqa ala ummati, kalaulah aku tidak fikir memberatkan hambaku pula umatku, kalau aku tidak fikir nak menyusah ke umat aku, tentu aku buat gini-gini. Dalam hadis lain kita kaji dengar dak laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli salatin. Kalau aku tidak fikir kepada takut menyusah umat aku, nescaya aku wajibkan dia gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Muju Nabi tu, kalau Nabi buat gitu kena gosok gigi kita tiap-tiap 5 kali sehari paling kurang. Tapi Nabi mikir, dia kata kalau aku tidak mikir laula an asyqa ala ummati. Jadi di antara benda yang Nabi tak si menyusah kita, kalau aku tidak fikir kau susah umat aku buat waktu esok ni masa dia tunjuk tu lebih kurang pukul 10 lah kita kira. 10 malam. 1/3 dia panggil 1/3 tu. Bila 1/3 tu 4 jam lah. Tidak 12 jam ni 1/3 4 jam lah. Kalau 4 jam kalau masuk pukul 7 pukul 11 dah 4 jam 7 pukul 11 4 jam. 4 jam kedua 4 jam ketiga. Kalau sekiranya Nabi bubus pukul 11 baru masuk Isya, ramai lah orang tak sembahyang Isya. Tidur dulu ke dah.
Tu cerita cerita lain. Tapi nak riwayatnya mujur Nabi buat habis maghrib isyah lalu. Kalau dia letak waktu isyah pukul 11 tak selok kita ni. Nak jemaah pun jadi tak jemaah dah, klik dua rumah dah. Okey. Asas semaya lah kalau mengikut mazhab kita. Jangan masuk subuh sudah ni. Dalam perkataan yang kita tengok dalam hadis tadi, Al-Atamah ni masuk kepada kegelapan malam. Al-Atamah ni bermaksud sepertiga malam yang pertama setelah hilangnya cahaya mega merah. Start daripada hilang cahaya mega merah tu pergi 4 jam lagi. Dan kita kata kalau malam ni 7 malam ke 7 pagi dah. 12 jam kan? Kalau 1/3 4 jam. Gak pukul 4 jam 7 ke 8 ke 9 ke 10 ke 11. Pukul 11 dah. No, yakni kalau kita ada pakat temolek, kita duduk sama-sama puak kita. Kita duduk satu perkampungan puak kita. Kita nak buat, kita nak sembahyang pukul 10 sama, dia lebih afdal daripada sembahyang awal. Kalau kampung tak boleh buat ni, kita akan dengar dia syarah sebut dia, di kampung tidak sesuai, tak boleh buat. Dia ada kekeh lain. Kecuali kalau kita ada jemaah tersendiri. Kita ada jemaah sendiri, kita duduk ni, kita buat kita isikan dulu. Masa awal ni dengan majlis ilmu, dengan zikir, dengan majlis tadarus segala apa dah. Pukul 11 barulah qomak bauban. Bauban qomak kita duduk pak-pak kita terasing daripada orang. Tak? Di perkampungan kita, perkampungan sunnah. Baik dah. Zata lailah pada satu malam iaitu Nabi sallallahu melakukan hanya beberapa kali. Ammatul lail iaitu waktu malam yang umum atau sebahagian malam, bukannya pertengahan atau akhir penghujung malam. Innahu la waqtuha, ia adalah waktu isya yang terpilih. Nabi kata ni masa aku pilih. Tapi aku bimbang takut nyusuh puamu tak salah. Kalau ikut area aku nak pilih orang ni, Nabi kata. Laula an asyqa ala ummati ni, jika tidak aku memberatkan umatku. Kalau tidak fikir kau menyusuh kemung, dia kata. Hadis ini menunjukkan bahawa digalakkan melewatkan solat isya sehingga sepertiga malam pertama. Tengok, digalakkan sembahyang isya sehingga sepertiga malam. Jangan pula kita klik duk paksa tu email pula ni. Klik kapus dah mengaji tadi benar lagi ni. Digalakkan sembahyang tu sepertiga malam dah. Dan kita dengar lagu mana ni benda dah. Malah ia merupakan waktu pilihan dan paling afdal. Paling kita dengar ngaji hari ni. Sebab itulah kalau ada orang semaya lewat, kita kata Tok Lebah kan semaya isya lewat. Mana tak betul kita? Dia ada kiraan dia. Pok-pok dia. Kalau sekiranya tidak membawa masyarakat kepada ummah. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama ni mengatakan bahawa waktu pilihan ialah 1/3 malam. Siapa dia kata gini? Imam Syafi'i. Dan Imam Nawawi berkata berdasarkan kepada dalil yang lebih sahih dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah disunatkan melambatkan solat isya. Boleh pahala ekstra boleh kalau sembahyang isya lewat. Namun hukum sunat ini bergantung kepada suasana dan keadaan makmum, seperti selagi tidak memberatkan mereka untuk menunggunya serta melambatkan solat. Ini dia kait pula. Kalau sekiranya orang duk beri pundah menyebabkan kita sembahyang lewat, jemaah tak jadi, baik tak usah buat. Kerana nak kejar masa afdal pukul 10 11 malam, tiba-tiba bila nak sembahyang jemaah tak ada orang seorang habuk. Sembahyang seorang. Tentulah sembahyang seorang dengan jemaah lebih jemaah. Orang panggil nak kejar secupuk rugi segatan. Ini realiti. Ini faham boleh. Memang boleh pahala lebih kalau kita sembahyang lewat isya. Tetapi jangan tertinggal pula solat jemaah. Orang klik belakang dia makan nasi ke, pecik telefon tak mari dah. Terbelah cakap duk lau, tak mari dah ada klik rumah. Justru bagi mengelakkan sebarang kesulitan atau kesusahan ke atas mereka adalah lebih baik dilaksanakan pada awal waktu. Itu realiti masyarakat kita. Hal ini diperkuatkan lagi dengan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia hanya melewatkan solat isyak sehingga berlalu sebahagian malam untuk beberapa malam sahaja. Rasulullah sekadar nak signal. Inilah waktu yang terbaik, tapi tak boleh buat pasal melibatkan orang ramai.
Nah. Okey. Dia ada satu kaedah yang kita akan belajar depan dia panggil dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerosakan hendaklah diutamakan daripada nak mendapatkan maslahah. Masalah nak cari untung. Nak cari untung boleh pahala lebih, iaitu semayalah di akhir waktu. Dalam masa yang sama dia menjadi kerosakan. Rosak pun tak jadi jemaah. Jadi kaedah fiqhnya menolak benda mudarat tu hendaklah diutama daripada mendapat masalah. Gapo dia mudaratnya? Tak semaya jemaah. Masalahnya gapo? Nak pahala lebih. Tak boleh tukar dua tu. Faham? Tu. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata lebih afdal bagi seorang melambatkan solat isya jika dia tidak bimbang akan tertidur dan tidak menyusahkan para makmum. Kalau menyusah makmum balik tertidur, baik tak usah buat. Istifadahnya sunat melewatkan solat isya hingga sepertiga malam yang pertama dan waktu tersebut adalah waktu pilihan dan paling afdal. Ingat ambil yang ini. Ambil poin ini, sunat melewat sehingga sepertiga malam. Sepertiga berapa jam tadi? 4 jam lepas maghrib. Okey? 4 jam berapa? Pukul 11. Kalau sebab tu saya sebut, kalau kita ada kumpulan kita, duduk di kampung kita, pokok kita belakang, tak ada kerja, kita buat perjanjian pokok kita ni, kita semaya pukul 11 pokok kita dah. Okey, tak ada masalah. Dia boleh dapat afdal. Tak sama lah dengan masjid. Yalah jemaah boleh, tapi kita banyaklah jemaah, makin ramai makin banyak pahala. Jemaah di masjid tak sama dengan jemaah di rumah. Jadi kena timbal belaka tu, cucu mari hok mana utuh. Sebab tu saya kata kalau tempat kursus, dah. Kita ada bengkel, kita ada kursus, ada seminar, duduk dalam dewan, dalam program tu kita buat semaya. Kalau orang je buat jadual tu, boleh dia buat lagu tu. Lepas semaya maghrib, ada pembentangan kertas 1, kertas kerja 2, kertas 3. Lepas tu bengkel. Sudah bengkel pukul 11 malam. Baru semaya esok. Boleh buat. Nah, lepas kursus boleh buat. Yang kedua, wajib menjaga keperluan dan kemaslahatan umat Islam. Masalah ni kena jaga dah. Umat Islam kita kena jaga daripada gini. Kaedah yang saya sebut tadi dah dengan ni. Dar'ul mafasid ni kita tak jumpa lagi ni, jumpa depan. Ada 5 kaedah tu. Pecahan ni ada ni. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerosakan adalah lebih utama daripada membawa kemaslahatan. Perlu diutamakan. Dalam usaha kita nak mengejar satu keuntungan, satu maslahah. Tapi janganlah sehingga kita mengundang kerosakan. Itu kaedah fiqh hajat kita. Dia beri 2 pilihan kepada kita. Okey. Sebarang kesulitan dan kesukaran akan membawa kepada kemudaratan dan ini kaedah nombor 2 kita nak belajar minggu depan ni. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Seninlah kita mengaji hadis pun kita jumpa kaedah qawaid fiqh. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi 2 ada benda kena buat depan tu. Al-umun, cikgu ni. Alik kanan ni al-umun bimaqasidha. Alik kiri pula al-masyaqqah tajlibut taisir. 2 dah belajar deh. Boleh buat 2 tak muak lah. Okey, diharuskan melakukan perkara yang tidak utama untuk menjelaskan sesuatu hukum kepada manusia. Boleh kita buat. Dia antara benda yang pada Rasulullah buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai autoriti dalam menetapkan suatu hukum. Dia ada lesen besar. Sebab tu Nabi ni kena berhati-hati dia. Perbuatan dia jadi hukum. Perbuatan dia jadi hukum. Sebab itulah bila dia nak tunjuk benda itu sunnah, dia tinggal jaga-jaga. Gapo dia? Dia royak kelebihan baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan pada pagi subuh Jumaat. Kena ingat
Dan dua surah ni ramai orang hak tidak mengikut sunnahnya, dia kerak dua. Kerak dua kalau mengikut Ibnu Hajar dia kata tak mencapai darjah sunat. Lagu mana? Dia baca surah As-Sajdah tu dia kerak dua, rakaat pertama kat dia. Dia malah nak baca surah Al-Insan. Banyak masjid buat lagu tu dah. Kalau mengikut ulama Imam Nawawi sendiri dia kata tak boleh pahala penuh. Dia naknya rakaat pertama surah As-Sajdah, rakaat kedua kena baca surah Al-Insan. Banyak betul hotel dia ni kat Yaparawah banyak jual. Mudah-mudahan. Baik. Nabi buat lagu mana? Nabi kadang-kadang dia tinggal. Pasal apa Nabi tinggal? Kerana dia nak menyatakan hukum. Kalau dia buat tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi jadi wajib. Sekadar nak menjelaskan benda tu sunat, maka jari-jari dia tinggal. Kita lah ni dah Nabi tak ada. Kalau kita buat tiap-tiap hari, tak apa dah lah. Sebab apa? Kita tak mengubah hukum. Tak kerana kita buat tiap-tiap hari jadi wajib. Kita bukan Nabi. Jadi saya setuju dengan, dulu pun saya ada juga kadang-kadang saya tinggal. Pasal nak turut sunnah. Bila saya baca balik, saya dengar saya tengok fatwa daripada kajian Perlis tu kan. Kita tahu Perlis ni kadang-kadang dia lain pada, tapi dalam hal ni dia kata tidak jadi masalah kalau kita buat tiap-tiap pagi sebab kita tidak mengubah hukum. Sunnah dia kata kalau buat tiap-tiap pagi, kecuali apabila ada masyakkah, apabila kita kata masjid kita ni orang lorak hari tu, ataupun hujan lebat atau macam-macam ada masalah, masjid kita nak bewah hari tu dah, maka kita boleh tinggal lah surah As-Sajdah tu dengan surah Al-Insan. Tapi kalau tak ada, dia kata bila ada kesempatan maka bacalah tiap-tiap minggu. Bila saya baca fatwa, saya setuju dengan kaedah dia berdasarkan kepada perbuatan kita tidak mengubah hukum. Bukan supaya Nabi. Kalau kita kata tu sunnah Nabi tinggal tu, dia tinggal tu bukan kerana dia nak suruh buat lagu tu, sekadar nak menyatakan bahawa itu tidak wajib. Macam benda makruh kadang-kadang Nabi buat juga sekali. Apa dia? Kencing berdiri. Hadis Bukhari, Nabi pernah kencing berdiri. Menunjuk tidak haram dah. Nabi berjalan. Walaupun Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi kencing berdiri. Moga dia tengok di rumah. Abu Hurairah kata, aku tengok Nabi kencing berdiri. Dia berjalan dengan Nabi, masuk hutan. Bila nak kencing, Nabi pun Nabi tengok paling kiri kanan, Nabi pun kencing berdiri. Maka hukum dia apa? Makruh je lah. Kalau haram, tentu Nabi tak buat. Bapa yang Nabi buat juga sekali-sekala nak menyatakan bahawa benda itu tidak haram, sekadar makruh. Jadi dasar dia begini, benda makruh Nabi tak buat kecuali sekali-sekala. Sekadar nak beza benda tu halal dengan makruh. Benda haram langsung Nabi tak buat. Benda wajib Nabi akan buat tak tinggal. Benda sunat Nabi buat, banyak buat, tapi dia tinggal sekali-sekala. Boleh faham tak? Siapa kepada kita benda makruh kita tak buat sama-sama buat apa? Okey, hukum berubah, makruh jadi haram ke kita. Benda sunat kita nak buat sama-sama, walaupun Nabi buat jarang-jarang, tak apa. Boleh faham tu benda tu kan? Jadi sebab apa Rasulullah ni ada autoriti dalam menetapkan sesuatu hukum.